Satu soalan. Apa itu maksud menggubal? Okey, bagi tahu cikgu. Apakah maksud menggubal? Okey, baik. Ada yang kata mengubah. Ada yang kata menukar. Lagi? Okey, Alia Hanani bagus. Alisha Afid bagus. Raja Ili. Okey, baik, bagus. Baik, untuk pengetahuan kamu semua. Alamak. Sebenar-benarnya bukan Zarif. Sebenarnya menggubal itu bermaksud mencipta atau membuat. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata create lah. Create. Iaitu membuat undang-undang. Menggubal maksudnya membuat. Tetapi kenapa digunakan perkataan menggubal, cikgu? Sebab menggubal ini perkataan yang khas digunakan untuk undang-undang. Menggubal ni memang untuk undang-undang. Kalau disebut undang-undang, kita tak buat. Kita tak kata, oh, kamu kena buat undang-undang. Salah sebenarnya. Dalam bahasa Melayu, bukan buat undang-undang, tapi kita kena gubal undang-undang. Jadi menggubal tu apa? Mencipta atau membuat undang-undang. Okay? So, kamu kena faham. Maksud perkataan menggubal tu membuat. Bukan mengubah, bukan menyusun, bukan. So, to create undang-undang. Ya. Menggubal boleh tak digunakan untuk lain selain undang-undang? Boleh. Menggubal, selain daripada undang-undang, boleh juga digunakan untuk menggubal perlembagaan. Perlembagaan. Atau juga menggubal peraturan. Pun boleh juga. Menggubal peraturan atau menggubal perlembagaan pun boleh. Itu bahasa istana ke? Tidak. Itu bahasa yang asalnya untuk bahasa Melayu. Dia macam ni lah. Macam kalau kita kata ikan. Kalau macam memasak. Memasak ni apa? Ada mengukus, ada menggoreng, ada mengukus, menggoreng, kemudian apa lagi? Banyak lagi kan? Menjerang lah kemudian. Tetapi perkataan dia, asal dia memasak. Tapi bila kalau ikan menggoreng ataupun merebus. Okey. Kemudian kalau daging mungkin menggoreng atau merebus. Kalau sayur mungkin merebus sahaja. So dia ada perkataan yang spesifik. Untuk aktiviti dan juga benda-benda yang berbeza. So dia spesifik. In the end semua tu apa? In the end semua tu adalah memasak. Betul? Menggoreng tu apa? Masak juga. Merebus itu pun masak juga. Kemudian mengukus itu pun masak juga. Membakar itu pun masak juga. Memanggang itu pun memasak juga. Kan? Jadi samalah macam perkataan menggubal. Menggubal, mencipta. Itu semua adalah perkataan asalnya apa? Membuat. To create. Jadi dia cuma berbeza apabila penggunaan dia berbeza. Itu je. Kalau mentidur tu membuat juga, cikgu. Mentidur tak membuat. Mentidur tu memang kau dah memang kaki tidur. So mentidurlah jawabnya. Okey. Baik. Mentidur okey, baik. So, salah satu cara untuk menentang British, menentang tindakan British. Macam mana cara dia? Iaitu menggubal undang-undang. Serius macam mana nak buat undang-undang? Macam mana undang-undang boleh buat untuk menentang British? Kita tengok. Raja-raja Melayu ni menjadikan pemerintahan negeri lebih bersifat kerajaan berperlembagaan. Baik. Apa itu kerajaan berperlembagaan? Iaitu kerajaan yang ada undang-undang. Take note benda ni. Apa maksud kerajaan berperlembagaan? Iaitu kerajaan yang ada undang-undang. Itu maksudnya. So, perlembagaan itu apa? Undang-undang. Jadi, kalau kerajaan berperlembagaan, kerajaan yang ada undang-undang. Jadi, langkah ini bertujuan untuk apa?
untuk memperkukuh kuasa pemerintahan negeri dan menghalang, ini the best point, menghalang kuasa asing mencampuri urusan pentadbiran negeri. Dibuat undang-undang. Dia macam ni lah, dia macam ni Okey, kalau kamu katakan tak suka diganggu oleh, kamu tak suka diganggu oleh orang lain kan, kamu buat undang-undang sendiri. Okey, undang-undangnya apa? Bila orang tu datang dekat dengan kamu je, kamu pun lari. Lepas tu orang tu tanya, kenapa kau lari? Undang-undang saya tak boleh rapat dengan you. Undang-undang peraturan hidup saya tak boleh rapat dengan you. Cik kan, padahal kita tak suka dengan dia. Kita tak suka dengan dia, so kita buat undang-undang, saya tak boleh rapat dengan dia. Lepas tu dia kata apa? Saya nak bagi pinjam nak bagi pinjam pensel dan pen ini. Tak apalah, saya tak perlukan. Dalam undang-undang hidup saya tak boleh pinjam daripada you. Ini undang-undang hidup saya. Wah. Dia macam tu. Menetapkan undang-undang. Untuk mengelak apa? Mengelak campur tangan. Begitu jugalah negeri-negeri ini. Boleh faham? Itu fungsi undang-undang Itu fungsi undang-undang. Jadi, kalau kita lihat, okey, baik. Macam mana undang-undang itu? Kita tengok kerajaan Johor dulu. Baik, Johor dia telah membuat ataupun menggubal undang-undang tubuh kerajaan Johor. Di mana pada 14 April 1895, Sultan Abu Bakar memasyhurkan ataupun memaklumkan perlembagaan negeri yang dikenali sebagai apa? Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Dan pengenalan undang-undang ini menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur demokratik. Kerajaan berperlembagaan itu apa? Iaitu kerajaan yang ada undang-undangnya. Okey. Kerajaan berperlembagaan bermaksud kerajaan yang ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Sebelum tu kerajaan Johor tak ada undang-undang tak ada undang-undang bertulis. So, bila tahun 1895 ni, Sultan Abu Bakar telah create undang-undang tubuh kerajaan Johor. Di mana di situ ditulis undang-undang apa yang boleh, apa yang tak boleh, siapakah ketua negara, siapakah pembantu negeri, siapakah dalam pentadbiran negeri, semua ada dalam perlembagaan. Kenapa tak tulis masa tu? Masa bila? Masa bila nak tulis tu? Masa bila? Masa bila tu? Baik. Sebelum undang-undang bertulis dimulakan. Sebelum undang-undang bertulis dimulakan, okey, sebenar-benarnya, okey, kita fahamkan. Siapa ingat lagi? Okey, semasa kamu belajar sejarah tingkatan 2, bab 5, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Ada tak undang-undang bertulis? Ada, iaitu apa? Hukum Kanun Melaka. Dan juga apa satu lagi? Satu lagi Undang-Undang Laut Melaka. Betul? Dan kedua-dua undang-undang ini telah diguna pakai di seluruh negeri-negeri Melayu. Tetapi lama-kelamaan, undang-undang itu tidak lagi relevan. Kerana apa? Dia tidak mentionkan tentang sultan, tentang pembesar siapa. Jadi, atas inisiatif itu berlakulah di mana negeri Johor itu dia nak create undang-undang dia sendiri yang dipanggil Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Apabila apa? Bila British nak take over kan, nak take over Johor. Kalau kita tak buat undang-undang ni, maka British akan senang-senang je masuk. Jadi sebab itu Johor buat undang-undang dia, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Itu sebenar-benarnya. Baik.
Jadi, kita tengok apa isi kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor tu, cikgu? Apa yang ditulis dalam tu? Baik, dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, kita tengok Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor mengandungi 64 fasal, iaitu 64 perkara. Antara kandungan penting undang-undang ini ialah Sultan tidak boleh menyerahkan negeri dan kerajaan Johor kepada sebarang kuasa asing. Nampak tak dia mentionkan tu? Sultan tidak boleh menyerahkan negeri tu kepada kuasa asing. Bukan. Dia Sultan dan juga pembesar. Okey, Sultan dan juga pembesar. Jadi, kalau seandainya British kata, okey, Johor, kami nak supaya negeri ini diserahkan kepada British supaya kami boleh manage. Jadi Sultan ada reason. Okey, sorry British, kami tak boleh bagi negeri ini kepada kamu untuk manage. Why? Dah ada law ni. Ini law kami. Okey, dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor tertulis pertama sekali, Sultan tidak boleh serahkan negeri, okey, dan kerajaan Johor kepada sebarang kuasa asing. So sorry. Nampak tak? So dia main dengan law. Jadi di sini bila British tengok, oh iyalah, kami tak boleh take over lah ni. Tak boleh. Dah ada dalam law kami. So tak boleh ambil. You see? Nampak tak? So itu cara bagaimana untuk mereka block dan juga mereka halang, okey, kuasa British daripada ambil Johor. Baik. Dan juga menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan, maknanya jemaah menteri lah, juga tidak boleh menyerahkan negeri kepada kerajaan asing. Tak boleh. Sultan tak boleh, menteri pun tak boleh. Baik, seterusnya, jemaah menteri. Menteri-menteri ini pula hendaklah terdiri daripada bangsa Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. So, kalau katakan British kata apa? Okeylah, kalau macam tu, kami British nak hantar seorang wakil kami untuk jadi menteri dalam pentadbiran Johor. Oh, tak boleh. Tak boleh. Siapa you punya penasihat? Oh, penasihat saya, kami nak hantar penasihat ini. Namanya Aaron Kwok. Contoh, nama dia Aaron Kwok. Okey, nak tanya, Aaron Kwok tu bangsa Melayu ke? Oh, no. Okay, bukan bangsa Melayu. Rakyat Johor ke? Oh, no. Dia rakyat British. Okey, bukan rakyat Johor. Beragama Islam? Oh, no. Bukan. Bukan beragama Islam. So, tak boleh. Dalam undang-undang kami, menteri-menteri mestilah bangsa Melayu, rakyat Johor, beragama Islam. So, Aaron Kwok tu tak layak. Nampak tak? So, ini telah menghalang British untuk letakkan penasihat dia dalam pentadbiran Johor. Nampak tak kebijaksanaan? Dalam banyak-banyak nama saya juga dipilih. So itu. Kemudian ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey. Tanya British penasihat. Ni kita tengok. Kita tengok dulu ya. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah terdiri daripada rakyat Johor. Mesti terdiri daripada rakyat Johor untuk Majlis Mesyuarat Kerajaan. Agama Islam sebagai agama negeri selama-lamanya. Dan Raja dan Kerajaan Johor masih mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan lain, terutama sekali British. Baik, ada soalan tanya. So, macam mana Sultan boleh tanya British penasihat? Sebenarnya, kalau kita tengok sebelum ini, iaitu Sultan Johor, dia ada menubuhkan lembaga penasihat dia. Betul tak? Yang ini, nampak tak? Menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Dan ahlinya dilantik oleh baginda. Baginda sendiri lantik. Dalam kalangan pegawai British yang tinggal di London. So, dia tanya pegawai British bagaimana how to manage. But not ask you to manage. Nampak tak? So, Sultan Abu Bakar, dia minta, cuba you bagi advice. Macam mana saya nak manage Johor? Tapi kalau pegawai British kata apa? Let me manage. Oh, no. Itu tak boleh. Undang-undang kami tak benarkan you, pegawai British untuk manage my states. Tapi you give the advice. How? Macam tu caranya. Okay. Baik.
Itu cara dia. So, cikgu kalau macam tu, kenapa negeri-negeri lain tak ikut cara Johor bertindak dengan bijak, ada undang-undang sendiri? Well, harus diingat bahawa pada zaman itu, okay, kita lack of communication. Ya, kita kurangnya komunikasi. Kerana zaman dulu tak ada apa tahu, tak ada tak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi seperti telefon, kita tak ada email, kita tak ada TV apa semua. Jadi kebijaksanaan Raja Johor itu tidak dapat disebarkan ilmu itu kepada negeri-negeri lain. Yelah, kamu tengoklah tahun bila tu, 1895 kot. 1895 telefon manalah ada. Kemudian landasan kereta api pun tak ada. Telekomunikasi mana ada lagi masa tu? Yang ada pun cuma telegraf. Yang ada pun cuma telegraf. Okay, telegraf. So, mana? Kamu tak boleh expect benda tu. Okay. Siapa ambil gambar? Yang ambil gambar tu apa? Yang ambil gambar tu ialah orang-orang ni juga, orang-orang British juga. Yang ambil gambar Sultan tu, Izzah, ambil gambar tu bukan pakai phone tau, pakai kamera. Kamera bukan alat telekomunikasi ya. Alat telekomunikasi tu phone. Yang ini kamera. Cikgu, semasa Jepun datang Johor ada serang ke? Datang Johor ada serang ke? Ya, Jepun datang ke Johor dan Jepun serang Johor. Ya, memang ada. Memang ada. Okay. Baik. So, inilah dia undang-undang tubuh kerajaan Johor. Siapa menang? Jepun lah menang. Kalau tidak, Jepun kan dah Jepun memerintah negara kita 3 tahun setengah. Baik. Boleh tak saya tanya? Silakan. Oh, macam-macam soalan nak tanya. Silakan, nak tanya apa? Johor kan sangat kuat dengan tentera. Memanglah Johor sangat kuat dengan tentera, tetapi tentera itu tak ramai. Dan juga tentera itu untuk menjaga sultan dan juga kerabat-kerabat diraja serta para menteri dan pembesar. Bukan untuk menjaga seluruh negeri Johor, bukan. Kamu kena faham tu. Askar Melayu setia Johor tu untuk jaga kerajaan Johor dan menteri-menteri besar serta para pembesar. Bukan menjaga seluruh Johor tu. Johor tu besar. Kena faham, ya? Ya betul. Patutnya tentera untuk jaga seluruh negeri. Betul. Tapi zaman tu tak ada tentera lagi. Okay. Ya betul, Tarun. Kalau kita bukan tentera, kalau kita apa ni? Kalau kita tak kuat, suruhlah Johor lawan Japan guna permainan bola sepak JDT versus Japan. Suka tikau je. Baik. Ahli masyarakat persekutuan kan mesti daripada rakyat Johor. Maksudnya rakyat-rakyat beragama lain dan kaum lain pun termasuk sekali ke cikgu. Bagus soalan Amal Danish ni. Baik, kalau kita lihat ahli mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan tu, mestilah terdiri daripada rakyat Johor. Baik, rakyat Johor ini dimensionkan bahawa rakyat Johor ini adalah orang-orang Melayu. Zaman itu, zaman ini ni cikgu nak terangkan ni. Zaman ini, kalau rakyat Johor, dia ada dua je, iaitu rakyat Sultan atau rakyat British. Rakyat Sultan ialah orang-orang Melayu. Rakyat British adalah orang-orang British, termasuklah orang Cina dan termasuklah orang India. Pada zaman itu so ada dua kategori je kewarganegaraan. Rakyat raja atau rakyat British. So ada dua tu. Jadi so automatically orang-orang Cina dan orang-orang India yang ada di Johor pada waktu itu adalah rakyat British. Pada waktu itu. Mana cikgu tahu semua ni? Kan cikgu dah belajar. Benda tu kamu akan belajar detail dalam sejarah tingkatan 5 dan tingkatan 4. Nanti kita akan belajar. Okay. So sebab tu cikgu boleh terangkan kepada kamu. Okay. Baik. So kita lihat di sini. Baik. So bila kita dah tengok, adanya kerajaan Johor dengan undang-undang tubuh kerajaan Johor, Sultan tak boleh serahkan negeri, pembesar tak boleh serahkan negeri pada kuasa asing. So apa faedah dia cikgu?
apa faedah, apa kepentingan undang-undang tubuh kerajaan Johor ni cikgu? Apa fungsi dia? Apa faedah dia? Baik, undang-undang tubuh kerajaan Johor ini akan menyediakan asas yang kukuh bagi negeri Johor untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. Maknanya, Johor akan stand, akan pegang undang-undang tu. Dia kata apa? Whatever British nak take over kami, kami ada law. Di mana law ini, perlembagaan ini tidak boleh tidak membenarkan British untuk campur tangan. Kami ada law ni. You see, nampak? Jadi bila British tengok, oh iyalah tak boleh lah. See? Mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. So, perlembagaan tersebut digubal atau dibuat untuk membentuk satu kerajaan yang berteraskan demokrasi bagi menggantikan pemerintahan bercorak mutlak. Langkah ini memberikan kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Maknanya, ada efek iaitu British tak dapat kuasai Johor pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Jadi tapi lama kelamaan dapat juga. Ya. Baik. So itulah dia undang-undang tubuh kerajaan Johor. Mutlak tu apa? Total. Total mutlak. Dia sebenarnya macam ni. Macam ni. Dia macam ni. Korang tak faham lagi sebenarnya ni. Okey, cikgu untuk ingatan. Okey, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Okay. Kena hafal, tak perlu hafal pun. Tapi kena fahamlah. Contohnya, pada 2 November 1911, Sultan Zainal Abidin ketiga telah menggubal undang-undang tubuh juga. Ini pun undang-undang tubuh, tapi nama dia berbeza, iaitu undang-undang bagi diri. Tapi undang-undang ni samalah macam Johor tadi, undang-undang tubuh. Dan undang-undang ini, undang-undang bertulis yang pertama di Terengganu, iaitu Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu atau dinamakan sebagai Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Cara sebut ya? Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Okey. Apa maksud dia, cikgu? Maksudnya adalah keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Okey. Ya, yang ini kamu kena faham. Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk itulah nama lain bagi undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Iaitu maksudnya keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Apa isi kandungan undang-undang tu? Ini dalam undang-undang ni dia tulis dalam tulisan Jawi ni. Okey, kandungannya termasuklah soal kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan peraturan dalam negeri. Baik, apa isi kandungan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ni, cikgu? Kandungan dia, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu, undang-undang ini ada 53 fasal. 53 fasal. Apa itu fasal? 53 perkara. Perkara. Antara kandungan penting undang-undang ini termasuklah kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam. Malayuwiyah Islamiyah. Islam merupakan asas perundangan negeri. Sama juga, Sultan Terengganu tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Sama macam Johor tadi. So, kalau British kata, kami nak take over negeri Terengganu. Tak boleh, sorry. Undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu kata, Sultan tak boleh berikan negeri ini kepada kuasa asing. Dah tulis kat sini. Is in our law. Begitu. Jadi, dia kata apa lagi? Jika Sultan Terengganu, kalau ada Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing, maka Sultan itu hendaklah turun dari takhta kerajaan. Apa itu turun daripada takhta? Maknanya turun dan lucutkan jawatan, letak jawatan,
bagi jawatan sultan itu kepada adik dia atau keturunan dia. Jika sultan itu serahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing. Itu law dia. Itu satu law kat situ ya. Okey, baik. Menteri besar. Menteri besar, okey, iaitu ketua menteri lah bagi negeri Terengganu mestilah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Sama juga, maknanya di sini apa? Supaya tidak membenarkan British, pegawai British menjadi menteri besar. Itu cara dia menghalang kuasa British masuk campur. Kemudian ahli mesyuarat negeri, ya betul, boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam. Nampak ahli mesyuarat negeri boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam, boleh. Tetapi mestilah rakyat Terengganu. Maknanya dia rakyat Terengganu. Itu pun boleh. Ini terletak dalam undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. So, kalau kita lihat apa kepentingan dia, cikgu? Apa pentingnya undang-undang ni? Pentingan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ni untuk apa? Iaitu penggubalan ataupun dibuat undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ni adalah langkah Sultan ataupun tindakan Sultan Zainal Abidin ketiga ni untuk memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri supaya tidak diambil alih oleh British. Dan penggubalan undang-undang tersebut juga berhubung rapat dengan usaha Sultan untuk apa? Untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, raja, pembesar dan rakyat jelata supaya ketiga-tiga ini bersatu padu, mengukuhkan perpaduan. Jadi, kekuatan hubungan antara raja dan rakyat ini akan menjadi benteng untuk menghalang campur tangan British terhadap pemerintahan Terengganu. Itulah dia. Jadi, ini antara sebab kenapa undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu dan undang-undang tubuh kerajaan Johor digubal atau dibuat. Ya, betul. Tapi diambil juga oleh British disebabkan oleh anaknya. Betul. Baik. Di sini cikgu suka untuk berkongsi dengan kamu. Kita sebut gubal-gubal undang-undang tubuh kerajaan Johor, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Pernah tak kamu tengok undang-undang ataupun perlembagaan Malaysia? Pernah tak korang tengok perlembagaan Malaysia? Undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi bagi negeri Malaysia. Pernah tengok tak? Korang pernah tengok tak? Mesti tak pernah tengok, betul? Undang-undang tertinggi Malaysia. Jadi, okey. So, bukan rukun negara, bukan. Rukun negara tu prinsip rukun negara. Tapi ini adalah undang-undang. Okey. Okey, cikgu tunjuk pada